الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada ayahanda Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan juga ayah-ayah semua. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah membicarakan serba sedikit mengenai ibadah korban dan juga kelebihan Zulhijjah. Dan pada minggu yang sebelumnya kita membicarakan di mana satu hadis yang panjang di mana baginda Rasulullah mengatakan daripada hadis kursi bagaimana Allah meriwayatkan melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, maka janganlah kamu jadikan sebagai suatu tersebut iaitu sifat zalim menzalimi. Maknanya Allah juga mengharamkan perbuatan zalim tersebut dan juga kamu dilarang sama sekali menzalimi orang lain, zalim menzalimi. Allah mengatakan sesungguhnya dia mengharamkan perbuatan zalim sama sekali. Yang dimaksudkan zalim di kalangan para alim ulama ialah meletakkan sesuatu benda bukan pada tempat dia. Itu yang disebutkan kezaliman. Bila meletakkan sesuatu benda tu bukan kepada tempat dia, maka itu telah berlaku zalim. Contohnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menyembah Allah ataupun tidak beribadah kepada Allah, maka telah pun melakukan kezaliman tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah bermakna kita telah menzalimi diri kita sendiri kerana Allah berikan kepada kita akal fikiran untuk kita fikirkan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana betul, yang mana salah. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku mengharamkan sama sekali kezaliman. Dan juga Allah mengatakan fala tazalamu, janganlah kamu zalim menzalimi. Orang buat jahat kat kita, buat benda tak elok kat kita, kita tak puas hati, kita balas balik. Yang tu sifat kita lah. Mana pantang dengar kat telinga kita, kata orang duk kutuk kita, kita ingat kata awak dia ingat dia tu bagus sangat. Contohlah kan. Dia duk buka pokong aku, ingat aku tak tahu lama ni apa dia yang dia pernah buat. Ingat aku tak tahu apa yang dia buat. Walaupun aku tak tengok sendiri, orang lain cerita. Tu dia. Fala tazalamu, dan janganlah kamu zalim menzalimi. Kalau kita tengok orang buat melakukan maksiat,
bagaimana satu kisah yang diceritakan bahawa pada zaman dahulu kala, suatu ketika seorang tok guru berjalan dengan anak muridnya. Mereka berjalan tersebut sampailah terjumpa satu kumpulan anak muda yang sedang leka meminum arak dalam keadaan mabuk. Mereka jalan dengan tok guru tersebut, tengok-tengok ada satu kumpulan remaja ataupun pemuda sedang minum arak dan sedang mabuk. Kemudian anak murid katakan kepada guru, wahai guruku, doalah agar Allah binasakan mereka ini, kerana disebabkan mereka lah berlakunya mudarat ataupun bala bencana. Tu, kalau kita macam tu lah tengok orang buat jahat dia, hampa ni pergi mampu cepat sikit senang. Tengok orang hak rempit-rempit tu hampa pergi mampu cepat sikit, hampa bawa laju-laju lagi tak apa, biar hampa mati terus sama bertembung sampai hancur habis tak apa. Tetapi tok guru tak buat macam tu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya Engkau berikan kesenangan kepada mereka di dunia ini, dan maka Engkau berikanlah juga kesenangan, keseronokan kepada mereka di akhirat nanti. Tok guru doa macam tu, ya Allah, kalaulah Engkau berikan kepada mereka kesenangan, kemewahan, keseronokan dengan cara yang mereka lakukan ini waktu dunia ni, dengan sedang dalam keadaan mabuk ni, Engkau berikanlah juga kepada mereka kesenangan, keseronokan suatu hari nanti di akhirat. Mustajab doa guru tersebut. Pemuda-pemuda tersebut yang sedang minum arak terdengar doa yang dibacakan oleh guru, maka mereka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak murid dia. Allahu Akbar. Tu bukan senang nak sampai satu tahap yang kita boleh terima perbuatan orang dan kita berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. Bukanlah tugas kita untuk mendoakan kejahatan, keburukan dan sebagainya kepada orang lain. Kenapa? Karena kita belum tahu suatu hari nanti mungkin anak cucu kita diuji yang sedemikian rupa. Kita tak tahu. Suatu hari nanti Allah akan uji anak cucu kita. Mungkin hari ini kita kata aku berjaya mendidik anak aku, belum tentu lagi cucu aku akan terlepas. Jadi kalau kita berdoakan kehancuran seolah-olah yang diminta tadi, orang lain juga akan berdoa untuk cucu kita nanti. Hampir jahanam, hampir mati cepat lagi senang. Awaklah dulu hang kecil-kecil tak mau nak mampu, mai besar menyusahkan orang. Tu dia. Ayat yang paling mudah. Awaklah hang kecil-kecil dulu tak mau nak mampu, aku sahalah mengandung hang sampai 9 bulan, hang berani hang buat tanah muka aku ni berani hang contek arang, hampir melakukan benda yang tak elok. Allahu Akbar. Boleh kita kata, kita boleh kata. Tetapi apatah lagi kalaulah kita berdoa ke arah kebaikan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua. Itu lebih baik lagi. Bukan tak boleh marah langsung. Ni hang nak buat apa? Hang tak mau buat ajar sekolah, ikut suka hang ikut suka hang tak juga maknanya didik ni ada banyak cara dia. Sebab itulah dibenarkan dalam Islam jika isteri yang nusyuz, yang derhaga, boleh juga dipukul sampai kena tibai. Tibai tersebut bukan macam cara kita tibai. Ni dia pegang kayu, pegang penyapu, bam, bagi patah 2-3 tulang rusuk. Tu dia punya geram. Hang kau ajak ngaku hang nak tahu ni manusia ni, sesungguhnya manusia ni berani dengan benda, tak berani dengan tangan dia sendiri. Sebab apa? Sebab tangan dia, kalau dia pukul pun tangan dia rasa sakit juga. Sebab tu dia takkan guna tangan. Betul tak?
Kalau tak percaya, ambil pegang kayu dengan kita tumbuk sendiri. Tengok pokok pisang, ni geng-geng tomai ni, geng tomai. Tengok pokok pisang tu dia ambil apa kain lilit ni, tumbuk. Oh, syoknya boleh tumbuk pokok pisang. Kan? Dengan ambil kayu katok pokok pisang tu, patah pokok pisang. Tapi tak rasa sakit, tangan tak rasa sakit. Rasa puas boleh bagi patah pokok pisang. Tapi cuba buat dengan tangan dia sendiri. Yang tu baru pokok pisang, cuba ambil pokok pelam. Pergi. Pokok pelam tak patah, jari-jari yang patah. Sebab itulah manusia ni, kalau nak tahu kata orang tu penakut atau berani, kalau dia berani lawan berdepan face to face, kaki dengan tangan, baru betul berani. Kalau setakat nak guna kayu, nak guna rantai, guna buku 5, baik tak payah. Hak tu orang panggil penakut. Sebab apa? Sebab bila dia tumbuk, dia pun rasa sakit. Kita terajang orang, rasa sakit juga kaki. Tambah-tambah sepak betis kering, sama-sama kena betis kering. Allah tekankan kaki tu, dia ketak kaki duduk macam tu. Tu. Seolah-olah dia macam tu. Sifat manusia. Sebab dia juga ada perasaan sakit. Sebab itulah manusia, orang yang penakut, dia akan menggunakan sesuatu benda untuk dia lepas geram. Kalau orang yang berani, dia akan guna tangan, kaki dan sebagainya sendiri. Dia pun rasa sakit, sudah pedih tangan ni, tapak tangan ni. Kalau tak percaya, try tengok. Tapak tangan pun rasa pedih. Tapi puas lah, memanglah puas. Tapi rasa juga pedih dia tu. Tak sama seperti mana kita pegang kayu, katok orang. Dia. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim menzalimi di antara kamu semua. Yang tu perbuatan zalim tersebut sama ada secara hissi, iaitu dengan cara kita nampak benda-benda, menggunakan benda, ataupun dengan cara maknawi, iaitu dengan cara mental. Dengan cara hissi ni bolehlah kita kata ambil batu ke, baling kena kepala ke, ambil kayu ke, baling ke, bakar rumah ke. Tapi dengan cara mentality ialah apa? Duk kutuk dia dari belakang. Mungkin lama aku dengar telinga aku panas, aku merah je. Anak haram tunggu je ni. Tu dia. Mula keluar tu. Mula aku panas sebab apa? Jengak tu, perasaan tu dia terasa sendiri. Itu ibarat dia. Iaitu menzalimi tersebut sama ada secara kasar yang kita boleh nampak, ataupun cara yang kita tak nampak. Dengan cara kita duk ejek dia ke, ataupun dengan cara kita kutuk dia ke, maka itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian Allah mengatakan lagi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Dan kamu semua ni adalah sesat, melainkan sesiapa yang aku berikan hidayah. Melainkan kepada sesiapa yang aku berikan hidayah. Sebab itulah susah ada ketikanya kita tengok kalau terutamanya kalaulah manusia ni yang tengok mengenai saintis. Saintis ni mereka buat kajian bermacam-macam dalam dunia ni, sama ada langit ke, yang di bumi ke, bahan mineral dan sebagainya. Mereka sanggup buat kajian sehingga kan ada yang Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka kaji-kaji balik, rupa-rupanya telah Al-Quran dah bagi tahu lama dah. Maka mereka memeluk agama Islam. Tu hidayah melalui ilmu pengetahuan. Macam kita semua ni, alhamdulillah, hidayah daripada Allah berdasarkan keturunan juga adalah salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu lagi kalaulah kita dilahirkan dalam keadaan bukan Islam, belum tentu lagi kita boleh mengaji dalam rumah Allah ni. Sebab apa? Biar pergi kat mereka lah. Mereka tu kan ada kerja lain, dia fikir akhirat semua. Ni kami dia kerja, dia fikir tentang dunia semua ni. Tu dia. Belum tentu lagi. Sebab itulah salah satu nikmat Allah yang terbesar ialah iman. Nikmat iman iaitu beriman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan juga ayah-ayah semua, begitulah juga
Dalam hadis yang disambungkan lagi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua ni dalam keadaan kelaparan, melainkan sesiapa yang aku beri dia makan. No? Semua kita ni asalnya lapar, kecuali siapa yang Allah bagi makan. Berapa ramai yang dalam penduduk di atas muka bumi ini yang hanya hidup seharinya RM5. Ada orang yang hidup senang, tu dia pergi ke hotel saja sekali makan RM100. Tambah-tambah pula mai duduk di Langkawi ni, ada siapa-siapa mai nak kena belanja habis 200-300. Defisit lah bulan ni jawapan dia. Ibarat dah contoh lah kan. Contoh kena mai 2-3 orang, takkan mereka nak bayar kat aku kena bayar. Bila-bila aku nak bayar, tengok-tengok berapa? 200. Contoh lah kan, contoh kan. Jadi siapa yang Allah berikan makan? Ada orang yang Allah tidak berikan makan, ada orang yang Allah tak bagi makan. Satu ajaran, Allahu Akbar, mereka memelihara anak-anak fakir miskin. No? Satu kumpulan ni dia ambil anak-anak fakir miskin, duduk di satu tempat. Kemudian ada yang bahagian hak depa bagi, ada sebahagian lagi budak-budak ni depa tak bagi makan. No? Satu kumpulan budak-budak ni yang depa ambil letak di satu tempat, ada sebahagian yang dapat makanan, sebahagian lagi tak dapat. Yang tak dapat tadi lapar, tahan perut. Cikgu, lapar ni. Cikgu kata apa? Kamu tak boleh makan lagi, Allah tak bagi makan lagi, tunggu. Tu dia sampai terah tu. Kamu kena tunggu, Allah tak bagi kamu makan lagi, lah ni kamu kena tunggu. Cuba kita bayangkan sampai satu tahap mereka mengatakan Allah sendiri yang tak bagi makan. Makanan duk ada di dapur tapi tak mau bagi lagi. Duk ada dalam perayuk siap dah tapi tak mau bagi. Dia kata kamu tak boleh makan lagi, Allah tak bagi kamu makan lagi. Allahu Akbar. Itu dia. Ni seolah-olah mereka cuba mempraktikkan hadis ini yang mengatakan kamu semua lapar, akulah yang bagi makan kamu. No? Adalah dalam kisah Israiliyat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam suatu ketika dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin memberi makan kepada makhluk kamu, seluruh makhluk kamu pada hari ini saja. Hari ini saja. Satu hari ya aku minta daripada kamu ya Allah. Maka Allah izinkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ni memerintahkan semua hamba-hambanya, pengikutnya daripada binatang ke, jin ke, ataupun manusia sekalipun, himpunkan seluruh makanan yang ada pada zaman tersebut dan diletakkan di tepi pantai. Allah perintahkan, mewahyukan kepada Nabi Allah Sulaiman agar diletakkan makanan tersebut di tepi pantai. Maka Nabi Sulaiman ni perintah, diceritakan bahawa setinggi bukit. Cuba bayangkan berapa banyak makanan setinggi bukit. Kemudian selesai saja Nabi Allah Sulaiman dengan pengikut-pengikutnya dan juga hamba-hambanya lari duduk jauh. Maka Allah perintahkan datangnya seekor ikan paus yang amat besar. Dengan hanya sekali telan saja habis terus makanan tersebut. Dengan sekali buka mulutnya, dia pergi ke tepi pantai tersebut, dengan hanya sekali saja tutup mulut dia. Dia makan sekali saja habis. Maka Nabi Sulaiman pun katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon ampun kepada kamu. Itu dia. Sedangkan Allah berikan rezeki yang ada di langit, yang ada di bumi, yang berada dalam lautan, bahkan yang ada dalam tanah sekalipun. Yang ada dalam tanah, cacing pun Allah berikan makan. Allahu Akbar.
Yang duduk dalam laut tu berapa juta, berapa bilion, berapa peratus bilion binatang yang berada dalam lautan. Semuanya ada makanan masing-masing. Allahu Akbar. Jadi Allah ni dia maha kaya. Maka dia mengatakan fastat'imuni, hendaklah kamu minta makan daripada aku. Sebab itulah kita mohon makanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapat makanan tersebut, barulah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, suapan yang pertama sebutlah bismillah. Suapan yang kedua sebutlah bismillahirrahman. Dan suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Barulah makan habis. Tak ni payah. Saya sendiri tak boleh buat lagi. Saya sendiri pun tak pernah buat lagi benda macam ni. Cuma saya cerita lah. Rasulullah kata, kalaulah kamu makan ke kamu minum, mula-mula kamu baca bismillah. Kalau minum air seteguk, baca bismillah. Habis selesai sebut alhamdulillah. Dah telan dah yang pertama sebut alhamdulillah. Nak minum yang kedua pula bismillahirrahman. Baru teguk pula. Selesai dah, habis dah teguk dah, telan dah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga barulah sebut bismillahirrahmanirrahim. Barulah minum sampai habis. Lepas habis dia sebut, ada pula doa dia. Doanya berbunyi, Allahumma ja'alhu azban furatan sa'igan birahmatih walam yaj'alhu azban walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Itu dia. Yang ni saya dah buatlah baca doa ni. Allahumma ja'alhu azban furatan sa'igan birahmatih. Ya Allah, jadikanlah air yang kamu berikan kepada aku tadi sesuatu cecair sa'igan birahmatih, di mana dengan rahmat kamu. Air tawar tersebut, air yang kita minum tadi, air tawar tersebut adalah dengan rahmat kamu. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina, dan janganlah kamu jadikan air yang aku minum tadi masin dengan sebab dosa-dosa kami. Rasulullah mengatakan, sesiapa yang baca doa tersebut ketika mana selesai minum air, selama mana ayat tersebut berada dalam perutnya, selama itulah air tersebut bertasbih dan memohon ampun kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Dan ni payah nak buat, sebab doa tu panjang sikit. Lalunya kita baca alhamdulillahi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ataupun ada satu doa yang lain, alhamdulillahi saqani wa ja'alani alhamdulillahi saqani alhamdulillahi saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang ni doa dia. Sesiapa yang membaca doa tersebut, alhamdulillahillazi saqani wa razaqanihi, dan kamu berikan rezekinya, rezeki ayat tersebut kepada aku, min ghairi haulin, tanpa dengan daya aku sendiri, minni, daripada aku, min ghairi haulin minni wala quwwah, dan juga daripada tanpa kekuatan daripada kamu. Sesiapa yang baca doa tersebut selepas saja dia minum air, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Allahu Akbar. Itu dia, banyaknya amalan untuk yang boleh nak hapuskan dosa. Bagaimana juga kisah Nabi Daud alaihi salam dengan seekor ulat. Saya pernah cerita dah, saya rasa saya pernah cerita dah mengenai kisah selawat. Nabi Daud kata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
apakah istimewanya engkau menciptakan ulat, sedangkan ulat ni tak ada apa pun peranan dia. Sedangkan ulat ni tak ada apa pun peranan dia. Aku tak nampak pun peranan ulat. Maka Allah perintahkan kepada ulat yang berada dalam batu, maka terpecahlah batu tu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulat tersebut keluar daripada sarangnya di dalam tengah-tengah batu, naik duduk atas batu. Wahai Nabi Allah Daud alaihi salam, sesungguhnya aku mendengar apa yang telah kamu ucapkan sebentar tadi. Aku dengar hang kata apa gunanya Allah menciptakan aku. Sesungguhnya aku diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbicara dengan kamu. Maka tanyakanlah kepada aku apa yang aku lakukan. Maka Nabi Daud pun bertanya kepada ulat tersebut, wahai ulat, hang dah buat apa ni? Allah cipta hang ni, hang dah buat apa? Allah cipta hang ni, hang dah buat apa? Kemudian ulat pun katakan dengan rendah diri kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, wahai Nabi Allah Daud, aku tahu sesungguhnya aku ni lemah, tak ada nilainya di mata kamu. Tak ada nilai diri aku di mata kamu. Tetapi sesungguhnya adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya aku setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali. Allahu akbar. 1000 kali ulat yang duduk dalam batu 1000 kali. Bukan itu saja wahai Nabi Allah Daud, bahkan aku juga berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali satu hari. Allahu akbar. Itu dia, ulat sendiri bagi tahu kepada Nabi Allah Daud. Waktu itulah Nabi Allah Daud pun rasa bersalah kepada ulat, maka dia mohon kemaafan. Aku tak tahu selama ni ada tugas-tugas kamu. Itu dia, abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan juga ayah-ayah semua. Itulah sebahagian tugas-tugas makhluk Allah yang lain yang kita tak tahu, yang kita rasakan tak ada nilainya di sisi pada pandangan kita, tetapi mereka ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia yang kita semua ni diberikan akal fikiran, belum mampu untuk menterjemahkan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk yang pertama menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas sahaja dia memakan sebuah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, engkau telah melanggar perintah aku dan kamu tidak boleh berada berdekatan dengan aku di dalam syurgaku. Maka Nabi Adam tersebut menangis teresak-esak. Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bagaimana selesai sahaja Nabi Adam makan tersebut, Allah katakan, wahai Adam, engkau telah melanggar perintah aku. Diceritakan bagaimana baju pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam alaihi salam semuanya berterbangan terus keluar sendiri. Baju sendiri pun tak mau duduk dengan Nabi Adam. Baju sendiri merasakan Nabi Adam telah melakukan kesalahan, seolah-olah dosa yang besar. Maka baju pakaian tersebut terbang lari keluar, tak mau duduk.
Tak mau nak jaga Nabi Adam dah. Allahu Akbar. Cuba bayangkan baju yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, dan juga lilitan bunga. Yang kadang-kadang kalau kita duk tengok dalam TV apa orang putih kahwin, kan depa pakai lilitan bunga kat kepala depa tu. Sebenarnya tu cerita tu dalam syurga tu Allah dah bagi dah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah dah bagi dah. Siap dengan mahkota lagi dan juga lilitan bunga tersebut. Maka malaikat Jibril pun ambil balik mahkota tersebut. Wahai Adam, engkau tidak layak nak pakai mahkota ni. Nabi Adam menangis teresak-esak. Dalam riwayat mengatakan Nabi Adam menangis 300 hari. Bayangkan 300 hari Nabi Adam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kedua, Nabi Adam menangis di mana diceritakan apabila Nabi Adam ini dicabut semua berterbangan pakaiannya, Allah perintahkan, maka Nabi Adam ni rasa malu, maka dia ambillah daun-daun yang berada dalam syurga, maka dia cuba untuk menutup kemaluannya. Wasfatafiqa yaghsifani alaihima min waraqil jannah. Adam dan juga Sayyidah Hawa ni rasa malu, maka mereka ambil patahkan daun-daun tersebut, mereka buat tutup kemaluan mereka. Yaghsifani alaihima min waraqil jannah, daripada daun-daun syurga. Itu dia. Tapi zaman lah, tu dia, mani telanjang di Teluk Bahang. Tu dia. Mani telanjang di Teluk Bahang tu. Siap ambil gambar lagi, siap betul main-main pula tu. Allahu Akbar. Cina dengan Hindu, tak tahu Melayu ada ke tak tahu. Saya pun tak baca sangat tu sampai tu, tapi tahun lepas bukan tahun ni. Berita tu bocor tahun ni, tapi perkara tu berlaku tahun lepas. Setahun lebih lah baru bocor. Sebab dia dalam upload dalam Facebook dia, orang pakat tengok, rupa-rupanya di Teluk Bahang. Tu dia. Teluk Bahang kan Teluk Kemang tu, tapi di Pulau Pinang lah. Tu sampai tu. Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa malu, maka Allah perintahkan Nabi Adam diturunkan ke India. Nabi Adam diturunkan ke India. Maka Nabi Adam berada di suatu tempat dinamakan Sarandip, satu bukit iaitu di India, dulu. Sekarang ni di Sri Lanka. Sebabnya Sri Lanka dengan India dulu adalah satu benua. Tetapi disebabkan air lautan semakin banyak, maka terpisahlah Sri Lanka dengan India tersebut. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di India. Apabila dia berada di India tersebut, dia menangis 100 tahun di bukit tersebut sahaja. Bayangkan 100 tahun Nabi Adam menangis, air matanya mengalir sehinggalah darah juga keluar. Mohon ampun ya Allah, yang kita duk sebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia. Nabi Adam berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku. Dengan sebab makan buah aja. Bukan sebab benda lain, sebab makan buah ya. Sebab makan buah ya. Kalau kita lah, Tok Umar kata, ni jangan makan buah kismis lah, jangan makan kismis lah, kena pantang 2 tahun ni. Tak payah makan juga. Contohlah kan. Ataupun kalau haknya kena siapa yang menyakit nak gatal-gatal tu, ni jangan makan lah. Benar-benar jenis ni jangan makan. Makan sopa tu siapa? Ubat ada, duli apa? Ubat tu ada, makan je. Kan? Ubat ada ni haram apa makan je. Tu dia macam tu kan. Tapi Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Air matanya tersebut sehinggalah darah juga mengalir keluar daripada matanya.
Pohon keampunan kepada Allah sungguh-sungguh. Air mata Nabi Adam tersebut daripada bukit tersebut, turunnya daripada bukit tersebut, mengalir dengan lajunya sehingga akan memenuhi ruang di antara bukit-bukit tersebut. Air mata dia tu, maka dihiruplah oleh pokok-pokok yang ada di atas bukit tersebut. No? Pokok-pokok menghirup air mata Nabi Adam alaihissalam, sehingga kan ada pokok yang dalam kawasan tersebut, ada satu jenis pokok yang disebutkan dursini, iaitu pokok kulit kayu manis. Pokok tersebut dia hirup air mata Nabi Adam sehingga kulit dia jadi manis. Sebab itulah kita panggil kulit kayu manis. Tu dia. No, sampai terang tu no cerita ni. Allahu akbar. Ni bukan saya reka lah. Saya tak berani nak reka ni. Tak berani nak reka ni. Cerita mai kot mana nak boleh cerita ni. Ada dalam kitab. Pokok tersebut dihirup punya banyak air mata Nabi Adam sehingga kulit dia menjadi manis. Maka Allah sebutkan kepada pokok tersebut, kepada bukit tersebut, sehingga akan dinama kepada bukit tersebut Bukit Kayu Manis di Sri Lanka. No? Sehingga akan Allah beri gelaran kepada bukit tersebut Bukit Kayu Manis. Allahu akbar. Kemudian ada lagi sepohon pokok yang menghirup air mata Nabi Adam alaihissalam sehingga akan menjadi bunga, sehinggalah keluarlah bunga cengkeh. Tu dia. Nak percaya tak percaya tak tahu. Tapi ada dalam cerita, dalam riwayat. No, pokok tu punya hirup air mata Nabi Adam sehingga dia keluar bunga. Bunga tersebut menjadi bunga cengkeh. Allahu akbar. Itu dia. Kemudian burung-burung juga meminum air mata Nabi Adam alaihissalam, di mana mereka mengatakan, mereka berbicara di sesama mereka di kalangan burung, sesungguhnya aku telah meminum satu jenis air di mana air inilah yang paling manis. Inilah air yang paling manis, iaitu air mata Nabi Allah Adam alaihissalam yang bercampur dengan air mata darah Nabi Adam alaihissalam yang bercampur dengan air hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. No? Burung-burung kata macam tu. Nabi Adam mendengar kata-kata burung. Dia kata kepada burung, wahai burung, hang nak permain aku no, hang nak perli aku no. Tu. Nabi Adam rasakan bila burung-burung ni minum air dia tersebut, air mata dia tersebut, mereka mengatakan lebih manis lagi daripada air-air yang ada seluruh dunia ini. Maka Nabi Adam mendengar kata-kata burung, Nabi Adam tak puas hati. Nabi Adam katakan kepada burung, wahai burung-burung, hampa ni nak perli aku no. Mentang-mentang aku buat salah pada Allah Ta'ala, hampa nak perli aku no. Itu dia. Nabi Adam kata kepada burung-burung. Maka burung-burung pun semua senyap, tak berani kata apa. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Adam, apakah tidak kamu tahu bahawa sesungguhnya air mata yang mengalir daripada orang yang melakukan dosa lebih manis lagi daripada air mata orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dia no. Air mata yang disebabkan dosa yang kita ingat, yang pernah kita lakukan, kita mengalirkan air mata tersebut lebih manis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu tanda kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh. Lebih manis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. No? Dia nilai air mata tersebut. No? Air mata orang yang
yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu, walaupun setitik air mata yang mengalir keluar, mampu untuk memadamkan seluruh api yang berada di dalam neraka Allah. Bayangkan air mata sendiri. Air mata tersebut kalaulah jatuh atas api, maka api semuanya akan terpadam. Betapa hebatnya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu dia, sampai tu punya sayangnya Allah kepada manusia, sehingga kan Nabi Adam memohon keampunan selama 100 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun menangis sehingga keluar air mata darah. Allah, jika nak dibandingkan dengan Nabi Adam satu dosa, sedangkan kita setiap hari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita setiap hari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kamu semua ni telanjang, melainkan sesiapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, dan mohonlah pakaian daripada aku. Itu dia. Kita semua ni telanjang belaka. Keluar tu tak ada siapa pun pakai kain siap dah. Semua keluar dalam keadaan semuanya telanjang. Sehinggalah Allah berikan pakaian kepada kita. Allah berikan pakaian kepada kita agar kita tahu betapa hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segi pakaian. Tengok, dalam rumah Allah ni tak ada satu pun baju yang sama warna. Fashion pun tak ada sama, semua berbeza belaka. Allahu Akbar. Berapa banyak warna-warna yang Allah berikan kepada manusia, berapa jenis pakaian, berapa banyak jenis kepada kita semua untuk kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu hak duk pakai, hak tak pakai duduk dalam rumah tu, dalam almari tu tak tahu berapa banyak lagi. Yang duduk dalam almari tu tak tahu berapa banyak lagi. T-shirt saja berapa puluh helai, seluar kain, baju Melayu dan sebagainya. Allahu Akbar. Semua itu adalah untuk menjaga manusia, agar manusia ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innakum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan juga malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan sesungguhnya aku mengampunkan segala dosa-dosa kamu semua. Fastaghfiruni, dan pohonlah keampunan kepada aku. Aghfir lakum, nescaya aku akan berikan keampunan kepada kamu semua. Itu dia. Ni kisah Nabi Adam alaihissalam tadi ni. Punyalah bersemangat minta sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan di dalam riwayat 100 tahun. Allahu Akbar. 100 tahun. Kalau kita tengok balik tadi, kadang-kadang bila saya baca cerita tersebut, dia fikir nak percaya tak percaya. Kan? Macam mana pokok tersebut dia hirup air mata Nabi Adam sampai kulit dia saja jadi punya manis, jadi kulit kayu manis. Dan sejenis pokok yang lain dia hirup air mata tersebut sampai keluar jadi bunga-bunga cengkeh. Allahu Akbar. Sebab itulah asalnya daripada India. Tu, kulit kayu manis dan juga bunga cengkeh memang asal daripada India. Asal daripada sana. Yang kita duk buat sup lah, sup tulang lah, duk buat menega dan sebagainya. Allah berikan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi itu sebahagian cerita mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh, insya-Allah. Ada tak siapa nak tanya soalan? Ada tak?
kakak-kakak ke, mak-mak ke, kalau nak tanya soalan, ada tak? Ada tak? Siapa nak tanya soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak sambung lagi. Ada tak? Tak ada. Tak ada, saya sambung lagi. Bagaimana taubat juga? Dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, mana kisah ini berlaku di antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah tanyakan kepada para sahabatnya, atadruna manit taib? Adakah kamu semua tahu siapakah orang yang bertaubat? Rasulullah tanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu, adakah kamu semua tahu siapakah orang yang bertaubat? Atadruna manit taib? Maka mereka pun menjawab, Allah wa rasuluh. Allah dan juga Rasulnya sahaja yang tahu. Allah dan Rasul sahaja yang tahu siapakah mereka tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, man taba wa lam yata'allam al-ilma laysa bitaibin. Apa dia maksudnya? Sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walam yazdad, dan tidak bertambahlah ilmu pengetahuan, laisa bitaibin, bukanlah daripada golongan orang yang bertaubat. Dia maknanya bukan hanya sekadar orang tu taubat, ya Allah aku taubat, tapi tak mau mengaji. Bukan dia. Syarat orang yang bertaubat nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bertambahnya menuntut ilmu dia, bertambahnya ilmu dia. Walam yata'allam al-ilma, kalaulah dia tak menuntut ilmu, laisa bitaibin, bukan lagi orang yang bertaubat. Tu dia hadis Rasulullah. Maknanya syarat nak menjadi seorang ahli taubah mestilah menuntut ilmu. Itu syarat yang paling rendah. Kenalah menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, man taba wa lam yazdad fil ibadati, man taba wa lam yazdad ibadatan laisa bitaibin. Sesiapa yang bertaubat tetapi tidak bertambah ibadah dia, laisa bitaibin, bukan lagi golongan orang yang bertaubat. Kalaulah kita rasa, ya Allah aku dah taubat dah, tak buat dah semua benda yang dulu tak buat dah, tapi masih lagi duduk dalam rumah, duduk tengok TV, duduk tunggu nak tengok bola semalam Kedah lawan siapa dia semalam? Kelantan. Tunggu sampai habis, tunggu tengok minit 89. Berubah gol yang ketiga. Tak jadi. Tak jadi. Syarat dia yang pertama, kalaulah orang tu bertaubat, dia mesti menuntut ilmu, barulah dia tahu. Sebab ilmu adalah punca kepada segala amalan. Kalau tidak menuntut ilmu, maka tidak dikira bertaubat lagi. Aku taubat dah, aku tak mau buat dah, tapi duduk di rumah saja, tak jadi. Aku taubat dah, aku tak main judi. Memang tak main sungguh, tapi duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan, duduk di kedai kopi sampai pukul 12 tengah malam. Tak, bukan dia lagi. Bertaubat, lam yazdad fi ibadatan, tidak bertambah juga ibadah pada Allah Ta'ala, laisa bitaibin, bukan juga golongan orang yang bertaubat. Kalau duduk sama macam tu, semayang macam tu juga, tak bertambah lagi, dan tidak dikira lagi seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bukannya senang. Memang senang di mulut kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sesiapa yang sebut astaghfirullahalazim 3 kali sebelum tidurnya, maka akan diampunkan dosa-dosanya pada hari tersebut.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Maka diampunkan dosa-dosanya pada hari tersebut. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa dia dengan makhluk belum tentu Allah lepas, kerana dia kena mohon keampunan daripada makhluk. Dan kemudian apabila jaga daripada tidurnya, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka rabbighfirli, la ilaha illa anta subhanak rabbighfirli, maka diampunkan juga dosa-dosanya pada hari tersebut. Allahu Akbar. No? Banyak amalan kalau kita betul-betul nak buat. No? Saya pun kadang-kadang teringat, kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang teringat, kadang-kadang terlupa. Tapi alhamdulillah lah, kebanyakannya yang saya bagi adalah yang saya buat. Jarang sangat yang saya bagi saya tak buat. No? Jarang sangat yang saya bagi saya tak buat. Kebanyakannya adalah yang saya buat. Yang saya buat pun yang mudah-mudah ya, yang saya yakin saya boleh buat. Yang saya bagi pun yang mudah-mudah, yang saya yakin abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan juga ayah-ayah boleh buat. Kalaulah boleh buat lagi banyak, alhamdulillah. Bagaimana seorang lelaki yang telah pergi berjumpa dengan seorang ulama. Dia ni seorang hamba Allah, dia seorang hamba abdi. Maka dia pergi jumpa dengan seorang ulama. Wahai tuan guru, ceritakanlah di dalam khutbah kamu pada hari Jumaat kelebihan orang yang memerdekakan hamba dia. Laki ni, hamba ni pergi mengadu kepada seorang tok guru. Wahai tok guru, tolonglah ceritakan kelebihan orang yang merdekakan hamba. Maka bila dia pesan tersebut kepada tok guru tersebut, sampai pada hari Jumaat khutbah tersebut, maka tok guru pun tak cerita langsung tentang benda tersebut, tak sentuh langsung tentang hamba abdi ni, tentang kelebihan membebaskan, memerdekakan hamba. Tak apa, dia ingat kita, oh boleh jadi mungkin tok guru terlupa kot. Boleh jadi tok guru terlupa. Tunggu sampai minggu yang akan datang. Dalam khutbah juga dia pun tunggu nak dengar tok guru kata. Minggu yang kedua, tok guru tak sebut juga tentang kelebihan memerdekakan hamba. Kemudian selepas ada minggu yang kedua tersebut, tok guru tak sebut juga. Maka dia pergi jumpa tok guru. Wahai tok guru terlupa ke saya pesan kat tok guru, kalau boleh tolonglah cerita mengenai kelebihan memerdekakan hamba. Tapi tok guru tak cakap juga. Dia dia ingat tok guru terlupa. Tok guru kata, tak apa, saya ingat. Minggu yang ketiga, tok guru tak sebut juga tentang kelebihan memerdekakan hamba. Minggu yang ketiga tok guru tak cerita juga. Maka dia tak puas hati. Dia kata, ni tok guru ni memang ni tak guna punya tok guru ni. Tak guna punya tok guru ni. Sebab apa? Tak tunai hajat dia. Tok guru tak tunaikan hajat dia. Maka dia tak puas hati. Lepas tu dia tak mau jumpa dengan tok guru. Minggu yang keempat, barulah tok guru bercakap mengenai kelebihan memerdekakan hamba. Barulah tok guru tu pun bercakap mengenai kelebihan memerdekakan hamba. Maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran-ganjaran yang cukup hebat. Maka pada hari minggu yang keempat tersebut, dia pun seronok sangat dengar tok guru pun cerita. Maka dia pergi jumpa tok guru. Wahai tok guru, 3 minggu berturut-turut saya tunggu tok guru cerita, tok guru tak cerita pun. Mai minggu ni baru tok guru cerita. Pasal apa? Tok guru kata, minta maaf lah, sebenarnya dulu 3 minggu yang pertama dulu ni aku tak cerita sebab aku tak ada duit nak beli hamba untuk merdekakan.
Pada minggu yang keempat tersebut barulah aku berjaya himpun duit, aku beli seorang hamba dan aku merdekakan hamba tersebut. Barulah aku ceritakan kelebihan memerdekakan hamba. Maka hamba tersebut dengar-dengar Tok Guru kata sebut Allah, menitik ayat mata dia. No? Sebab apa? Itulah orang yang apabila berikan kepada orang lain, dia kena buat dulu sebelum nak bagi kat orang lain. Bukan boleh cerita saja, siapa pun boleh cerita, tapi dia buat ke tak? Sebab itulah yang saya bagi kepada abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan juga ayah-ayah semua, kebanyakannya yang saya buat. No? Saya tak berani nak cerita yang yang saya tak buat. No? Kebanyakannya yang saya buat ni, yang tadi saya habaq tadi ni, bismillahirrahmanirrahim, saya tak pernah buat lagi. No, itu saya tak pernah buat lagi. Yang lain tu alhamdulillah semua boleh kata saya buat dah. Yang saya kongsikan ilmu adalah sebahagian daripada amalan saya. Jadi Tok Guru tu pun katalah, selepas saja aku berjaya kumpul duit, beli hamba, merdekakan dia, barulah aku berani sebut, kerana aku takut nanti orang tuduh kepada aku, hang tak apalah, hang tak ada hamba. Kan? Tok Guru tak apalah, dia tak ada hamba, dia boleh cakap kelebihan memerdekakan hamba. Allahu Akbar. Jadi dia beli dulu, dia merdekakan hamba tersebut. Selepas pada minggu yang akan datang, dia pergi jumpa dengan Tok Guru. Wahai Tok Guru, alhamdulillah Tuan saya telah pun merdekakan saya. Dengan ucapan pada minggu yang keempat tersebut, Tuan dia dah merdekakan dia dah. Allahu Akbar. No? Sampai teratur no. Jadi syarat utama kita nak bagi kepada orang lain pun kita kena buat dulu. Itulah yang sebaiknya. Bagaimana Tok Guru saya kata juga, kalaulah kita nak wakafkan sesuatu buah buku ataupun Al-Quran, hendaklah kita baca sampai habis dulu. Kalau kita nak wakafkan Al-Quran, kita kena baca sampai habis dulu sekali khatam, barulah kita wakafkan. Itu cara yang terbaik. Kerana di situlah adanya nur, di situlah adanya keberkatan. Orang nak ambil pun tengok yang Quran yang duk susun tu, maka tangan dia tu seolah-olah malaikat pergi tolong pergi ambil pegang. Ambil yang ni baca. So, bukan saja-saja tu. Kok-koklah kita beli Quran, ni letak di masjid, saya nak wakafkan 10 buah. Tak. Ambil dulu, baca, baru letak, wakafkan. Tu cara dia. Tu adabnya kita kalau nak wakafkan Al-Quran, begitu juga buku-buku. Tapi katakanlah nak beli buku-buku hak bahasa Arab, tak erti, tak faham, tu tak apalah. Kan? Hak tu tak apalah, baca-baca lagi nak baca dengung ke, hak ni apa dia ni, bukan Quran ni hadis ni, kitab hadis ni. Tu tadris Tadris atraful hadis tu ada dalam kitab tu yang Datuk Mufti ngajak kan. Datuk Mufti guna yang tu. Kalau orang yang tak erti Jawi, tak apalah dia beli. Okey, yang ni saya nak wakafkan untuk anak murid Datuk Mufti, main mengaji sekali dengan Datuk Mufti, tak apalah. Tapi kalau Al-Quran, seelok-eloknya kita beli tersebut, kita baca sampai habis sekali, barulah kita wakafkan kepada Allah, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di sana adanya keberkatan, maka orang akan ambil yang tu. Insya-Allah. Tu pesanan daripada guru saya lah. No? Ada tak soalan? Tak ada. Tak apa, kalau tak ada kita tangguh pada minggu akan datang insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu minggu hadapan berapa bulan? 19. 19. Hari ni. Minggu depan kemungkinan besar tak ada, sebab saya terpaksa ke Pendang untuk temu duga, panel temu duga pegawai-pegawai masjid yang baru, imam-imam, bilai-bilai. Jadi kemungkinan besar minggu depan insya-Allah ditangguhkan waktu yang lain. Maknanya minggu depan tak ada insya-Allah. No? Okey, maka sampai di sini saja pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.